Sekarang seterusnya saya pergi ke panel kedua lah. Panel kedua adalah Encik Hasriza Abdul Jamil. Encik Hasriza adalah pengarah pendidikan di Yayasan Pendidikan Khalifah yang mengendalikan sekolah rendah dan sekolah menengah model Khalifah. Beliau pernah dilantik menjadi ahli jawatankuasa kajian dasar pendidikan negara pada 2018 hingga 2019, mendapat latihan dalam keadaan pembelajaran, pendidikan dan teknologi, mempelajari pendidikan keusahawan MEE di ULO, University of Applied Science, Finland, seorang pendidik, blogger dan pengarang serta terlibat dalam advokasi Children-Centered Learning. Dengan ini saya menjemputlah Encik Hasriza untuk mengumpaskan topik mengenai analisis hak kepada pendidikan di bawah artikel 13. Encik Hasriza. Ya, saya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Loh yang mempengerusikan sesi kita pada yang kedua ini, barisan panelis yang dihormati dan diraikan serta sekalian mereka yang bersama di dalam webinar kita pada kali ini. Saya minta izin untuk share screen. Okey, Google Chrome. Alright. Tuan hanya diberi 20 minit sajalah. Okey, ya. Yeah. Saya ada set timer saya. Okey. Saya cuba pandukan. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada pihak Suhakam atas jemputan untuk bersama-sama. Walaupun saya tidak berada di tanah air, saya sekarang ini berada di Republic of Ireland, tetapi mudah-mudahan serba sedikit pengalaman, pendedahan daripada dimensi yang pelbagai mungkin dapat membantu memperkayakan perbincangan kita untuk menganalisis artikel 13 ICR ini, untuk kita melihat penambahbaikan dan apakah yang boleh kita lakukan untuk membantu mengangkat kualiti pendidikan yang ditawarkan kepada anak-anak kita. Kalau kita lihat kepada artikel 13 ini, boleh dikatakan banyak perkara yang diberikan penekanan di dalam artikel tersebut telah dapat dilaksanakan dengan baik di dalam sistem pendidikan kita. Walau bagaimanapun di sana tetap ada ruang-ruang yang boleh kita tambah baik, dan kebetulan seperti yang disebutkan oleh pengerusi sebentar tadi, lebih kurang dalam 2 tahun yang lalu saya meluangkan masa lebih kurang 6 bulan menganggotai Jawatankuasa Kajian Dasar Pendidikan Negara yang dibentuk di bawah kepimpinan mantan Menteri Pendidikan kita yang berhormat Dr. Mazli Malik. Jadi banyaklah perkara yang kita halusi dan kita usulkan untuk penambahbaikan. Malangnya tak seronok jugalah awal-awal lagi dah sebut malangnya kan, tapi cadangan-cadangan yang kita kemukakan itu perlu berhadapan dengan perubahan landscape politik di tanah air dan kita tak pasti ke arah mana, dan usul berkenaan. Dan kita juga pada masa ini bila kita melihat pelbagai cabaran timbul ekoran daripada pandemik yang sedang melanda ini, saya secara peribadi berpandangan bahawa masalah-masalah yang dihadapi dalam persekolahan anak kita pada masa sekarang ini bukanlah secara langsung disebabkan oleh pandemik itu sendiri, tetapi pandemik itu mendedahkan masalah yang telah sedia ada dan telah kita cuba untuk ketengahkan kerana isunya begitu mendalam. Namun daripada artikel 13 ini, apa yang paling ingin saya ketengahkan adalah kepentingan untuk kita melihat pendidikan itu bertujuan
untuk membantu membangunkan sepenuhnya human personality and the sense of its dignity. Itu yang kita nak, kerana kita dengan kanak-kanak, tanggungjawab kita dalam pendidikan adalah untuk mengangkat mereka. Kanak-kanak bukan separuh manusia, kanak-kanak bukan menumpang. Malah seperti mana dalam mesyuarat dalam jawatankuasa itu sering kita sebutkan bahawa kita semua berada di dalam sistem ini adalah untuk berkhidmat untuk kanak-kanak, dan bukannya untuk kanak-kanak itu difikirkan apakah yang perlu mereka lakukan untuk kita. Itu satu perkara yang perlu kita berikan perhatian, kan. Secara ringkasnya, kita sedia maklum bahawa penggubalan dasar di dalam Kementerian Pendidikan adalah berpandukan kepada falsafah pendidikan kebangsaan, dan ada dua dokumen yang penting berkaitan dengan perancangan strategik kementerian, iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 PPPM dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 untuk pendidikan tinggi. Ini adalah dua dokumen penting untuk kita merujuk berkaitan dengan apakah yang telah dilakukan dan dirancang untuk dilakukan oleh pihak kementerian. Dan di sini juga saya ada letakkan rumusan kepada rumusan terhadap objektif daripada kedua-dua dokumen tadi, tapi saya tak bacalah, kita nak fokus terus kepada analisis ini, dan insya-Allah slide ini, presentation ini akan saya berikan kepada pihak Rustia untuk dikongsi bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bila kita melihat kepada sistem pendidikan kita, macam yang saya sebutkan di awal tadi, kita perlu meraihkan bahawa di sana terdapat pelbagai kejayaan yang telah dicapai oleh sistem pendidikan kita daripada beberapa aspek, antara yang saya senaraikan di sini seperti peningkatan enrollment di kalangan pelajar di bawah semasa di zaman Yang Berhormat Dr. Mazli Malik dahulu telah diusahakan satu polisi untuk mencapai sifar penolakan kepada pendaftaran pelajar untuk masuk ke dalam pendidikan kita. Kita tidak mahu masalah dokumen dan sebagainya menyebabkan pelajar tidak mendapat akses pendidikan, dan bagi pandangan saya itu adalah satu perkembangan yang sangat baik ya untuk membantu tentang hal ini. Kemudian kualiti pengajaran dan pembelajaran juga ada aspek-aspek yang menunjukkan berlakunya peningkatan. Kreativiti, kemahiran guru meningkat, terutamanya di musim pandemik ini kita dapat melihat bagaimana guru-guru terpaksa tetapi akhirnya menjadi lebih dan semakin kreatif untuk meneroka pelbagai bentuk pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran untuk mengatasi rintangan-rintangan yang timbul akibat daripada pandemik ini, kan. Begitu juga dengan peningkatan penerbitan, kadar kebolehpasaran graduan dan ranking universiti di peringkat antarabangsa ada menunjukkan peningkatan. Tetapi dalam peningkatan ini kita nak halusi kerana banyak cabaran ataupun masalah yang wujud dalam sistem pendidikan kita ini, dia bukanlah bersifat kita kata orang tak dapat pergi sekolah, tidak dibenarkan masuk ke sekolah. Kalau masalah-masalah yang macam itu dia jelas dan kita boleh suarakan dengan mudah. Tetapi bila masalahnya berbentuk sistemik, masalah halus yang terselindung di sebalik pencapaian-pencapaian yang dicapai, itu yang rumit, yang memerlukan kepada kita untuk buat sesuatu mengenainya. Dan dalam perbincangan kita tentang di manakah kedudukan sistem pendidikan kita ini, selalunya kita akan melihat kepada dua indikator global yang boleh membantu untuk kita memahami di manakah tahap perkembangan pendidikan pelajar-pelajar kita. Yang pertamanya adalah Trends in International Mathematics and Science Study, TIMSS, dan yang keduanya di bawah OECD, Program in International Student Assessment, PISA. Jadi ketika lebih kurang dalam 2 tahun yang lalu, semasa Jawatankuasa Kajian Dasar Pendidikan Negara
melakukan sindikasi, bertemu dengan stakeholders seramai mungkin untuk mendapatkan maklum balas. Jadi pada masa itu kita dapati secara umumnya rakyat merasakan bahawa sistem pendidikan kita masih berfokuskan kepada peperiksaan. Pencapaian akademik pula dijadikan sebagai penanda aras utama bagi pengukuran kemenjadian seseorang pelajar. Jadi di sini kita boleh tengoklah bagaimana kecenderungan yang seperti ini dia tidak semudah itu untuk kita kata dia bermasalah, kerana ramai yang tetap menyukai dan mempercayai bahawa itu adalah apa yang sepatutnya ada. Tetapi kalau kita berpatah kembali kepada semangat yang ditimbulkan di dalam artikel 13 tadi, kita mahu potensi setiap individu kanak-kanak itu dapat dibangunkan, maka mengukur potensi mereka semata-mata daripada pencapaian akademik yang berorientasikan peperiksaan adalah tidak wajarlah ya untuk menggambarkan potensi sebenar mereka dan mendatangkan kerugian kepada individu pelajar dan seterusnya kepada masyarakat dan negara. Jadi kalau kita lihat kepada prestasi yang ditunjukkan daripada PISA yang saya rujukkan ini ialah pada sehingga tahun 2015, walaupun ada berlaku peningkatan kepada tahap pelajar-pelajar kita di dalam 3 kategori ini, iaitu pembacaan dan juga sains serta matematik, tetapi peningkatan itu masih jauh di bawah paras purata OECD dan kita kena catch up banyak lagi lah ya, dan ini sudah tentu menimbulkan kegelisahan dan ekoran daripada kata performance kita yang tidak begitu menggembirakan, mendorong kepada berlakunya beberapa perubahan dalam pendidikan kita bila kita mula berikan penekanan kepada beberapa isu yang saya akan sentuh sebelum ini, dan dia mendatangkan masalah yang baru kepada sistem tersebut dan juga pembelajaran anak-anak kita. Secara spesifiknya iaitulah berkaitan dengan KEBAT, ya, kemahiran berfikir aras tinggi ataupun high order thinking skills. Jadi untuk mengatasi masalah pencapaian yang tidak memerasakan ini, maka kurikulum kita cuba untuk membangunkan apa yang kita sebutkan sebagai kemahiran berfikir aras tinggi ini, tetapi ianya dilakukan dalam bentuk yang tidak organik, ya, kerana dia ada kaitan dengan pedagogical culture, dia ada kaitan dengan budaya pedagogi. Dia tidak semudah menyusahkan soalan, meninggikan paras soalan, dan pelajar kena catch up untuk boleh jawab benda tu. Bila pemahamannya berlaku dalam bentuk yang sedemikian, dia menyulitkan lagi proses pembelajaran tersebut. Kajian OECD 2016 menunjukkan ya, kesediaan guru dalam menerapkan KEBAT ini ataupun HOTS ini masih di paras sederhana. Ya, manakala keupayaan murid untuk menjawab soalan matematik berbentuk aras tinggi adalah hanya di aras sekitar 11% ke 51% dan 46 ke 51% bagi mata pelajaran sains berbanding negara lain. Sebab nak mencapai KEBAT ini, kita kena ubah culture di dalam cara mengajar, cara belajar. Sejauh manakah kita katakan, sejauh manakah pelajar-pelajar contohnya di dalam kelas diberikan kebebasan untuk berpendapat ataupun mereka masih terikat dengan skema jawapan. Benda-benda tersebut sukar untuk diubah, dan bila dia tidak diubah, dia mendatangkan orang kata reverse impact. Bila kita perkenalkan KEBAT ini, dia memangsakan sejumlah besar pelajar yang tak boleh catch up dengan perubahan yang wujud di dalam kurikulum ni tadi. Kemudian seterusnya berkaitan dengan kemahiran literasi dan numerasi di tanah air kita. Begitu juga, walaupun ada berlaku peningkatan dalam prestasi literasi dan numerasi pelajar, tapi dia masih di bawah paras purata negara OECD. Kemahiran literasi dan numerasi ini, bila kita nak faham kenapa
dia tidak di tahap yang kita harapkan, kita boleh berpatah balik kepada masalah yang wujud di peringkat pendidikan awal kanak-kanak. Kerana jika kita perhatikan kepada kandungan pembelajaran bagi murid tahap 1 di Malaysia, jika dibandingkan dengan negara luar, Malaysia merupakan antara negara yang mempunyai jumlah mata pelajaran yang tinggi untuk kanak-kanak tahun 1. Jadi tahun 1 itu seharusnya menjadi peringkat umur untuk anak-anak ini diperkukuhkan kemampuan, kemahiran core mereka berkaitan dengan literasi dan numerasi tadi. Tetapi bila banyak sangat subjek, banyak mata pelajaran, perkara tersebut menyebabkan tumpuan guru-guru untuk mengukuhkan kemahiran asas pembelajaran dan mengembangkan pemikiran mereka ni tak dapat nak dilakukan. Dan saya tambah sedikit, bila awal-awal lagi kita dah lambatkan budak-budak dengan subjek yang begitu banyak, yang berorientasikan factual knowledge, maka benda tu membunuh motivasi kanak-kanak, menyebabkan di peringkat awal mereka berkenalan dengan sekolah dan pendidikan, mereka sudah berdepan dengan hilangnya rasa seronok belajar, hilang motivasi. Kita cuba untuk memaksa pelajar-pelajar untuk boleh bermotivasi dengan motivasi ekstrinsik daripada luar, diberikan ganjaran ke, diberikan hadiah ke apa ke, tapi kita gagal untuk membangunkan motivasi intrinsik anak-anak bila mana di tahun 1 lagi mereka sudah berdepan dengan lambakan. Benda inilah masa dalam mesyuarat dulu saya gunakan istilah adult chauvinism, ya. Ada satu perangai lah kita dalam negara kita ni, bila kita rasa ada satu isu besar yang penting dan kita fikir kanak-kanak kena tahu benda ni, kita harap generasi akan datang takkan buat dah benda ni. Katalah misalnya kita bimbang tentang rasuah, kita nak rasuah itu berkurang ataupun terhapus, maka kita fikir caranya ialah kita kena masukkan satu subjek baru untuk mengajar tentang bencana rasuah. Kemudian bila ada isu lain, masukkan lagi. Jadi akibatnya budak-budak ni tersumbat, ya, fikiran mereka itu, masa mereka di peringkat sekolah itu dengan macam-macam benda yang nak belajar, tapi dia tak menghasilkan apa yang kita harapkan, kerana bukan itu pendekatan yang sepatutnya diambil. Seterusnya, dalam sedikit masa yang berbaki ni, bila mana pembelajaran dah jadi tak seronok, pembelajaran menjadi sesuatu yang tidak meaningful enough, ya, kepada sejumlah ramai daripada kalangan pelajar kita, hal itu boleh difikirkan sebagai latar belakang yang mendorong kepada hilangnya minat pelajar kepada pembelajaran dan juga sekolah, dan ini mengheret mereka untuk terjebak di dalam banyak masalah disiplin. Misalnya dalam laporan sistem sasiah diri murid SSDM, ini adalah sistem yang dibangunkan oleh kementerian untuk memudahkan proses kita memantau perkembangan sasiah diri murid. Daripada laporan tersebut pada tahun 2017 menunjukkan kira-kira 67,000, ya, daripada pelajar terbabit dengan ponteng sekolah. Memanglah kita boleh fikir macam bila budak-budak ni ponteng sekolah, budak-budak ni tak minat, tak suka belajar, tak nak jadi orang yang berjaya, ataupun ibu bapa tak mendisiplinkan mereka. Tetapi dari perspektif kita sebagai warga pendidik, kita juga kena fikirkan apa yang tidak kenanya dengan apa yang ditawarkan dalam pendidikan kita sehingga tidak dapat menimbulkan minat di kalangan pelajar. Adakah mereka rasa apa yang kita nak ajar kat sekolah itu tidak relevan dengan kehidupan mereka? Ownership mereka terhadap pembelajaran itu begitu rendah. Basically-nya mereka datang ke sekolah adalah untuk belajar dan menelan apa yang disediakan untuk mereka. Justru konteks mereka, pengalaman mereka, masalah mereka, perspektif mereka tidak diangkat sebagai bahan yang signifikan untuk mengembangkan pembelajaran. Jadi kalau benda ni kita tak halusi, kita mungkin tak nampak dia macam masalah, tapi dia boleh berada di belakang isu-isu masalah disiplin seperti mana yang terpapar ni. Okey.
Satu lagi perkara yang ditinjau berkaitan dengan sistem pendidikan kita ni adalah berkaitan dengan polarisasi di dalam sistem pendidikan di Malaysia. Kita adalah merupakan rakyat bagi sebuah negara yang berbilang kaum, pelbagai agama, budaya, dan kita mahu rakyat di negara kita itu hidup dalam keadaan bantu-membantu, sokong-menyokong, percaya mempercayai. Kalau boleh dalam bahasa mudah lah saya sebutkan, bagi anak-anak kami yang dah lama meninggalkan tanah air ni, mereka rasa pelik ya bila tengok lagu-lagu tahun 1970-an, 80-an seperti kumpulan Alley Cats, Sweet September, ya, lagu-lagu dalam bahasa Melayu dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi daripada pelbagai bangsa, India, China. Jadi ianya sangat berlainan daripada imej Malaysia yang sempat mereka ingat sebelum kami meninggalkan tanah air beberapa tahun yang lalu. Jadi ke mana hilangnya Malaysia itu? Jadi kalau kita fikir persoalan itu dari perspektif pendidikan, sebelum ini saya berada selama 4 tahun di Finland sebagai contoh kepada sebuah negara yang kita katakan menekankan bahawa kalau kita mahu masyarakat itu jadi macam ni, maka kita perlu membentuknya di sekolah. Jadi kalau kita mahu masyarakat hidup bekerjasama, bersatu padu, mereka perlu mengalami pengalaman itu ketika mereka di umur, mereka construct social regulation mereka di umur ketika mereka sekolah rendah, sekolah menengah tu. Tapi kalau benda itu tidak berlaku, maka macam-macam masalah yang timbul. Kementerian mengusahakan banyak program untuk memperkayakan kita katakan tentang polarisasi yang saya sebutkan ini, seperti rancangan integrasi murid untuk perpaduan, kelab rukun negara, sekolah wawasan, asrama Malaysia dan macam-macam lagi lah ya. Tetapi kajian indeks perpaduan oleh kementerian bagi menentukan tahap perpaduan dalam kalangan murid dan guru menunjukkan berlaku penurunan indeks daripada 6.9 pada tahun 2014 turun kepada 6.6 pada tahun 2016, dan Sindikasi Jawatankuasa Kajian Dasar Pendidikan Negara 2 tahun yang lepas melihat bahawa isu perpaduan di dalam pendidikan yang masih dibangkitkan oleh masyarakat masih berlega pada isu-isu yang rumit untuk kita selesaikan ini, seperti isu pengiktirafan sijil peperiksaan Unified Examination Certification UEC, kemudian isu kepelbagaian aliran sekolah, ya, sekolah kebangsaan, sekolah vernakular, sekolah tahfiz, sekolah agama, ya, sekolah kerajaan, sekolah swasta dan sebagainya. Itu juga berkaitan dengan isu kuota kemasukan ke institusi pendidikan kerajaan yang khas seperti sekolah berasrama penuh, Kolej Matrikulasi, Universiti Teknologi Mara dan yang seumpama dengannya. Jadi hal ini masih lagi menjadi isu yang ditimbulkan berkaitan dengan polarisasi dalam sistem pendidikan ini yang memerlukan kepada satu bentuk solusi yang tidak mudah lah ya dalam hal ini. Sedikit lagi Encik Hasriza, I think saya bagi lagi sikit masa 2-3 minit sajalah. Okay, alright. Beberapa perkara yang ada selanjutnya berkaitan dengan pendidikan orang asal di Sabah dan Sarawak dari segi pembabitan mereka, kehadiran mereka ke sekolah ada peningkatan tapi masih di peringkat yang rendah dan pencapaian akademik juga masih tidak begitu menggalakkan. Satu benda yang saya nak tekankan dalam laporan U21 ranking ini, kita dapat tengok Malaysia kalau daripada sudut sumber, maknanya jumlah perbelanjaan yang kita peruntukkan untuk pendidikan, kita berada di tempat yang ke-17, setanding dengan negara-negara yang maju, maknanya kita melabur banyak untuk pendidikan. Tapi bila kita tengok bahagian hasil, Malaysia berada di tangga 44, maknanya kita spend banyak duit, tetapi hasilnya tak begitu menggalakkan. Ya, dalam 1-2 minit yang terakhir ni kita boleh tengok misalnya kebolehpasaran graduan. Paling tak best lah ya, paling tak seronok kita tengok ialah kerana dapatan menunjukkan
bagaimana ramai di kalangan graduan kita yang belum bekerja itu. Kalau kita tengok pada graf yang kedua itu, ramai di kalangan mereka yang masih belum bekerja ini berada di sebelah timur tanah air, begitu juga dengan di Sabah dan Sarawak. Jadi ini membimbangkan sebab di timur, di Sabah dan Sarawak mempunyai kadar kemiskinan yang tinggi, dan sepatutnya pendidikan membantu budak-budak ni untuk berjaya dan boleh mengeluarkan keluarga dan diri mereka daripada kemiskinan. Tapi bila mereka yang tidak mendapat peluang pekerjaan dan menghadapi masalah untuk bekerja, bermakna peranan pendidikan untuk menghapuskan ataupun merendahkan kadar kemiskinan itu cacat di situ. Dan ini perkara yang membimbangkan. Dan last but not least, saya rasa kerana masa tak mengizinkan, kualiti guru ni lah ya, dalam artikel 13 diberikan penekanan bahawa pembangunan teaching team tu perlu terus dibangunkan. Tapi bila kita lihat bagaimana peruntukan yang diletakkan khusus untuk cikgu-cikgu dalam latihan untuk meningkatkan diri mereka, telah berlaku pengurangan ya, daripada 100 juta pada tahun 2013 kepada 11 juta sahaja. Dan dengan jumlah guru yang kita ada, lebih kurang dalam 500,000 sekitar tu, 470 ke 500,000, dan kita bahagikan kadar itu dengan jumlah ni, akhirnya 7 hari latihan wajib perkhidmatan itu, peruntukan yang diperuntukkan untuk membangunkan cikgu kita hanya 42 sen sahaja bagi sehari bagi cikgu kita. Apakah kualiti pendidikan yang dapat kita berikan, kualiti latihan yang dapat kita berikan untuk empower cikgu-cikgu kita dibandingkan dengan negara sebelah kita di Singapura, kadarnya jauh ya, berganda-ganda lah ya. Kalau tidak saya lebih kurang dalam 7,500 Singapura dolar untuk setiap guru mendapat latihan dalam perkhidmatan. So banyaklah ya benda yang perlu dibuat. Apa yang nak dibuat saya letakkan di hujung ini. Saranan saya ialah untuk kita fikir macam mana nak ubah kita punya mindset, paradigm kita, daripada kita melihat kanak-kanak sebagai pelajar-pelajar sebagai sekumpulan individu yang perlu diberi pendidikan, kita tukar dan melihat secara lebih mikro bahawa pendidikan adalah untuk membangunkan setiap individu murid. Maka kita kena fikir apa yang patut kita buat untuk menjayakan mereka, dan bukannya berfikir bagaimanakah kanak-kanak ini perlu dibangunkan untuk berkhidmat kepada kita ataupun kepada masyarakat dan negara. Kita kena ubah direction tu supaya kanak-kanak menjadi paksi kepada kerja-kerja yang kita lakukan di dalam sistem pendidikan ini. Maafkan saya lah atas pembentangan yang tidak teratur, tapi slide ini boleh lihat semula bagi mereka yang berminat. InsyaAllah saya letakkan link dia sebab saya guna Canva di ruangan chat nanti, insyaAllah. Terima kasih. Saya serahkan semula kepada Datuk untuk meneruskan program. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Terima kasih Encik Hasriza. Saya rasa apa yang telah dikongsikan dengan kita ni berkaitan dengan cabaran dan cadangan kepada hak pendidikan ini merupakan satu perkara yang sangat penting, terutamanya setiap individu pun memberi perhatian perkara inilah. Saya rasa kita kena fokus apa yang telah disentuh ni sangat-sangat manfaat kepada kita, terutamanya pendidikan berkualiti, dan kita kena anggap bahawa pendidikan ni merupakan satu investment, pelaburan, bukannya pembaziran. Walaupun dia memerlukan bajet yang banyak, beberapa perkara saya rasa perkara yang telah disentuh tu memanglah perkara yang dari semasa ke semasa ada dibawa dari beberapa kumpulan lah. Saya rasa eloklah benda ini dikongsi dengan kita. Saya ucap terima kasih daripada chat group kita sini ya. Yang tuju kepada Encik Azriza lah. Dia tu berkenaan dengan isu hak pendidikan. Dia tu berkaitan isu pendidikan, terdapat sekumpulan masyarakat yang tidak meyakini sistem pendidikan rendah terutamanya dan memilih untuk tidak menghantar anak ke sekolah rendah dan memilih untuk homeschool anak-anak. Apa pendapat Encik Hasriza dan ahli panel berkaitan isu ini?
Any of the panelists you want, kalau nak respon boleh respon, jemput. Boleh tambah nanti ya. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat yang bertanya soalan ini. Homeschool ini memang satu daripada dimensi yang boleh kita katakan ada disebutkan di dalam artikel 13 bahawa hak ibu bapa dan juga murid-murid itu sendiri untuk mendapat pendidikan yang mereka inginkan itu harus dihormati dan diberi ruang untuk ianya boleh diamalkan. Akan tetapi kalaulah boleh kita ambil contoh misalnya negara seperti Finland yang selalu dikatakan mempunyai sistem pendidikan yang cemerlang, yang bagus, pun masih lagi mempunyai lebih kurang dalam setakat yang terakhir saya lihat lebih kurang dalam 500 lebih pelajar yang memilih untuk homeschool atas pelbagai faktor. Jadi saya berpandangan bahawa hilangnya keyakinan mereka yang memilih untuk homeschool anak-anak ini tidak harus dilihat sebagai sesuatu yang kita musuhi. Maknanya mereka ini mengkritik sistem yang ada, mereka melawan sistem yang ada, maka kita menjauhkan mereka daripada pemantauan kita, itu satu perkara yang harus dielakkan. Kalau kita boleh mengambil sedikit contoh daripada apa yang dilakukan di negara yang saya sebutkan tadi, di Finland itu, ibu bapa yang homeschool anak-anak ni mereka perlu mendapat kebenaran dan memaklumkan kepada autoriti. Dan yang keduanya, mereka menerima latihan yang disediakan oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Finland. Maknanya ibu bapa yang memilih untuk homeschool anak-anak, mereka diberikan latihan supaya mereka mempunyai kemahiran dan juga berada di dalam radar, ya, agar perkara-perkara yang tidak diingini, keciciran itu tidak berlaku. Jadi apa lebih kurang itulah kot yang mungkin saya boleh sorkan. Dan negara kita kalau tak homeschool pun, negara kita adalah negara di rantau ini yang mempunyai jumlah pelajar di institusi pendidikan swasta yang antara yang paling tinggi, dan itu harus dilihat sebagai satu peringatan lah apa yang tidak kena dengan sistem pendidikan kita hingga merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem tersebut. Mungkin panelis lain boleh menambah apa yang telah disebutkan tadi. Okay. Terima kasih Encik Hasriza. Saya rasa homeschooling ni bagi pandangan kita lah, dia ada kebaikan dan juga ada kelemahan dia lah. Kita tengok sekarang COVID-19, bila kita buat homeschooling sekarang, kita pembelajaran di rumah, kita dapati bahawa masalah di sini adalah murid tidak ada peluang untuk berintegrasi ataupun berjumpa dengan kawan-kawan mereka. Peluang itu tak ada. So ini benda yang sangat-sangat penting untuk budak sama-sama kawan-kawan, rakan-rakan dia, mereka dapat berinteraksi antara satu sama lain. Itu saya nampak, itu adalah benda-benda yang kita perlu buat kajian yang secara mendalam.